Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Analisis kesesuaian lagu puisi Tetamu Senja dalam PDP Kemahiran Bahasa Melayu tahun 4. Saya Mazura Sulaiman dari Jabatan Pedagogi Bahasa Melayu IPG Kampus Bahasa Melayu Kuala Lumpur akan membentangkan tajuk kajian seperti yang dinyatakan. Corak pengucapan yang amat istimewa dalam jurnal sastra ialah puisi. Hal ini menjadikan puisi dapat dilakukan, dibaca dengan cara tersendiri, mengandungi makna yang tersurat dan tersirat, serta syarat dengan kepelbagaian gaya bahasa yang menarik. Kajian sarjana-sarjana tentang puisi menunjukkan bahawa puisi mengandungi buah fikiran, falsafah tentang kehidupan, akal budi, bahasa berirama dan berangkap yang mempunyai rentak dan nyanyian. Seiring dengan peredaran masa, sudah pasti membawa kepadanya cabaran terhadap perkembangan dunia pendidikan dan bahasa Melayu. Persoalannya adalah bagaimana pendidikan bahasa Melayu harus berhadapan dengan keperluan abad baru ini. Pada hari ini, kemampuan bahan sastra untuk mengisi ruang dalam PDP bahasa Melayu dalam pendidikan abad ke-21 mula bercambah, justru mampu diketengahkan sebagai bahan bantu mengajar dalam PDP bahasa Melayu. Kaitan erat antara bahasa dan sastra adalah sifat sastra itu sendiri yang memerlukan bahasa sebagai wahana komunikasi. Melalui bahasa, isi dan tujuan karya itu dapat difahami dan dihayati pembaca. Bahasa bukan sastra memberikan keterangan, manakala bahasa sastra merangkumkan adunan emosi, imajinasi dan pemikiran. Bahasa sastra membawa unsur ketaksadaan dalam maknanya berbanding bahasa bukan sastra yang lebih objektif sifat maknanya. Pelbagai kemahiran berbahasa dapat dikuasai oleh pelajar melalui penggunaan bahan sastra. Bahan sastra itu sendiri lebih merujuk kepada apa yang sebenarnya berlaku dalam masyarakat ditambah dengan unsur hiburan dan pengajaran yang sedia sebati dalam bahan berkenaan. Nafi Imad 2006 menjelaskan bahawa penggunaan bahan sastra dalam pengajaran bahasa Melayu berupaya menjadikan pengajaran bahasa Melayu menghiburkan, menyeronokkan dan pelajar dapat menguasai bahasa secara maksimum. Penggunaan bahasa sastra dapat membantu merangsang pelajar supaya memberikan pelbagai tindak balas dalam kegiatan P dan P di bilik darjah, menurut Maruhaini Yusof 2001. Bahan bantu mengajar bukan sahaja dapat melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam kelas, malah penggunaan bahan bantu mengajar memberikan keyakinan yang tinggi kepada guru melaksanakan pengajarannya. Guru yang mempelbagaikan strategi pengajaran dengan berbantukan bahan bantu mengajar akan memberikan impak positif dalam mencapai objektif pembelajaran. Walaupun demikian, hakikatnya masih terdapat lagi guru yang mengamalkan PDP tradisional. Objektif kajian yang pertama mengenal pasti kesesuaian lagu puisi Tetamu Senja sebagai bahan bantu mengajar dalam PDP Kemahiran Berbahasa Bahasa Melayu, mencadangkan aktiviti-aktiviti yang sesuai dijalankan dengan menggunakan lagu puisi Tetamu Senja dalam PDP Kemahiran Berbahasa Bahasa Melayu tahun 4. Berikut ialah lagu puisi Tetamu Senja oleh kumpulan Korporatasa. Lagu puisi Tetamu Senja ini asalnya merupakan sajak nukilan sastrawan negara A. Samad Said. Berdasarkan DSKP Bahasa Melayu 2017, kemahiran bahasa merujuk kepada kemahiran dengar tutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis, aspek seni bahasa dan aspek tata bahasa. Banyak terdapat kajian terdahulu yang dijalankan tentang penggunaan nyanyian lagu dalam PDP, antaranya oleh Rotier 2003, Prescott 2005, Aziz dan Kamariati 2005 dan Zainuri 2003. Metodologi kajian, reka bentuk kajian yang digunakan ialah analisis dokumen, iaitu menyesuaikan lagu puisi Tetamu Senja dengan aktiviti PDP yang sesuai dengan standard kandungan dokumen standard dan pentadsiran Bahasa Melayu tahun 4. Instrumen kajian ialah video lagu puisi Tetamu Senja, lirik lagu Tetamu Senja dan DSKP Bahasa Melayu tahun 4. Kajian ini cuma melibatkan cadangan aplikasi aktiviti setelah dibuat analisis terhadap penggunaan lagu puisi Tetamu Senja dengan DSKP Bahasa Melayu tahun 4. Prosedur kajian, pengkaji menganalisis kesesuaian lagu puisi yang dipilih dengan kandungan standard kandungan DSKP Bahasa Melayu tahun 4. Seterusnya mencadangkan aktiviti-aktiviti yang sesuai menggunakan lagu puisi tersebut sebagai bahan bantu mengajar kemahiran Bahasa Melayu tahun 4. Hasil perbincangan ini akan dipersembahkan dalam 5 kemahiran tersebut, iaitu kemahiran dengar tutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis, aspek tata bahasa dan aspek seni bahasa. Untuk hasil perbincangan, pembentangan hasil perbincangan hanya merujuk beberapa contoh kepada 5 kemahiran bahasa dalam DSKP. Yang pertama ialah kemahiran dengar tutur,
SK-nya 1.1 mendengar dan memberikan respons semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal. SP 1.1.1 mendengar dan mengecam sebutan, menyebut sesuatu yang diujarkan semula dalam situasi tidak formal. Aktiviti yang dicadangkan, aktiviti mendengar, mengecam sebutan dan menyebut vokal A. Murid mendengar lagu Tetamu Senja dan menyebut semula beberapa perkataan yang terdapat pada lirik lagu tersebut dengan sebutan yang betul. Contohnya, perkataan kita, hanya, senja, bila, bawa dosa, bawa pahala, segera, puja. Itu adalah antara contoh perkataan yang digunakan untuk vokal A. Kemahiran membaca. SK 2.1 membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. SP 2.3.2 membaca karya sastra dan karya bukan sastra dengan gaya penyampaian yang sesuai. Aktiviti yang dicadangkan, murid membaca lirik lagu Tetamu Senja dan kemudian melagukannya. Dalam konteks ini, guru boleh memilih sebahagian ataupun bahagian yang dirasakan boleh digunakan dalam PDP pada hari itu. Kemahiran menulis. SK 3.2 menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. SP 3.2.2 menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kreatif. Aktiviti yang dicadangkan, guru mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah berdasarkan lagu Tetamu Senja. Murid membaca secara senyap lirik lagu tersebut. Guru mengemukakan soalan. Murid menjawab secara lisan. Murid menulis jawapan yang betul. Kemudiannya, soalan bertumpu, apakah yang dibawa pulang oleh Tetamu Senja? Yang kedua, apakah yang perlu dilakukan oleh mereka yang lupa tempat pada rangkap ketiga? Contoh soalan bercapah, sekiranya kamu ditimpa masalah, apakah yang akan kamu lakukan? Untuk aspek seni bahasa, SK 4.2 menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastra. SP 4.2.1 melafazkan dan menjelaskan maksud saja. Aktiviti yang dicadangkan, murid mendengar lagu Tetamu Senja, murid mendengar contoh deklamasi sajak Tetamu Senja, murid menggunakan lirik lagu Tetamu Senja dan melafazkannya dalam bentuk deklamasi sajak. Guru dan murid berbincang tentang maksud lagu Tetamu Senja. Seterusnya, aspek tata bahasa. SK 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. SP 5.1.1 memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks secara tidak formal. Dipilih ialah kata nama am. Aktiviti yang dicadangkan, murid mengenal pasti kata nama am dalam lirik lagu Tetamu Senja, antaranya perkataan tetamu, Tuhan, insan, manusia, laut dan darat. Murid kemudiannya merujuk kamus untuk mendapatkan maksud kata nama tersebut. Murid membina ayat menggunakan kata nama tersebut. Kesimpulannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa pedagogi yang berbagai dan kreatif membantu mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran yang menyeronokkan. Aplikasi bahan sastra sebagai bahan sumber pengajaran dan penyampaian maklumat boleh menyumbang kepada sekitaran pembelajaran yang menarik. Dalam konteks kajian ini, penggunaan lagu-lagu puisi amatlah tepat. Bertepatan dengan penggunaan unsur didik ipur dan unsur seni dalam pengajaran bahasa, kita dapati lagu puisi bakal menjadi pilihan utama para guru. Tuntasnya, jika kena cara dan gayanya, lagu puisi mampu menjadi media membantu para guru semasa mengajar kemahiran lisan, kemahiran membaca dan kemahiran menulis, serta aspek seni bahasa dan aspek tata bahasa dalam bahasa Melayu. Cadangan, penggunaan lagu-lagu puisi yang disesuaikan dengan aktiviti yang menarik dapat menarik tumpuan murid-murid kepada pembelajaran dalam kelas. Para guru mungkin boleh memilih lagu-lagu puisi terkini mengikut cita rasa murid-muridnya. Sesuai dengan PAK 21, pelbagai bahan bantu mengajar yang lebih canggih dan terkini dapat digunakan dalam PDP Bahasa Melayu. Untuk mengetahui keberkesanannya dalam PDP, kajian-kajian tentang bahan bantu mengajar lain yang bersesuaian perlu lebih banyak dijalankan agar memberi idea kepada guru untuk diaplikasikan dalam PDP. Para guru pula perlulah cakna akan perkembangan semasa dan sentiasa menggali ilmu baru agar mampu menjadikan PDP lebih bermakna. Sekian saja pembentangan saya. Terima kasih.